operasi Bazar Ramadan di Kelantan dibatalkan berikutan peningkatan kes COVID-19. KPKT akan pindah akta perumahan bagi melindungi pembeli ditipu pemaju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah bersama saya Muhammad Syah Musa dan rakan jurubahasa syarat Samuel Chu. Terus bersama kami untuk perkembangan berita di seluruh negara. Untuk lintas langsung, hari ini kita mulakan dengan perkembangan dari RTM Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim dengan fokus utamanya KPKT peruntuk RM3 juta untuk melaksanakan projek pembangunan di daerah Bau. Seterusnya, tumpuan berita dari negeri di bawah Bayu, operasi bersepadu berjaya menahan 117 pendatang tanpa izin. Rinciannya bersama Nur Hazimah Rading. RTM Labuan pula menepukan perkembangan projek naik taraf sistem saliran di Labuan. Nantikan laporannya bersama Muhammad Randy Riki. Terus bersama Berita Wilayah. Kerajaan Negeri Kelantan membatalkan kebenaran pembukaan Bazar Ramadan dan Madinah Ramadan berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19 yang membimbangkan di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Hussein berkata, kerajaan mengambil serius perkembangan tersebut. Keputusan itu diambil demi menjaga kesihatan dan keselamatan rakyat. Menurut beliau, penindakan balik itu termasuk operasi di Pasar Malam. Malah kesemua majlis anjuran kerajaan negeri turut dibatalkan kecuali mesyuarat penting. Perkara itu diputuskan selepas mengambil kira peningkatan kes dalam masa 3 hari iaitu lebih 400 kes minggu lalu. Konteks COVID ini 70% kita dapat kesan. 22% daripada jangkitan ini kita tidak tahu punca dia di mana. Ini berarti bahawa 20% daripada jangkitan ini berada dalam komuniti masyarakat. Artinya kita terdedah. Jadi untuk mengurangkan pendedahan masyarakat kepada jangkitan COVID ini, kita mesti menyekat menghalang pergerakan ini. Beliau bagaimanapun berkata operasi di restoran, hotel serta gerai jalanan masih dibenarkan, namun perlu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Mengulas mengenai solat tarawih di masjid dan surau, perkara itu di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Ramadan kita batalkan. Yang di masjid di bawah MAIK, saya tak boleh campur tu. Pegawai penjarakan fizikal menjadi duta di pejabat dan masjid bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi dengan sempurna. Inisiatif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK itu melibatkan semua kaki tangan MAIK dan masjid di semua daerah di negeri Kelantan. Menurut Yang di-Pertua MAIK Tengku Temanggung Kelantan, Tan Sri Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz, pelaksanaannya adalah secara bergilir melibatkan 10 kaki tangan MAIK dan seorang kaki tangan masjid pada setiap hari. Tujuan utamanya ialah supaya budaya ni dibawa kembali menjadi sebahagian daripada penghidupan mereka. Itu yang tujuan utamanya. Bila balik ke rumah, mereka pun conscious lah dari segi itu, ya, penjarakan sosial. Dan ialah berikutan juga yang kita dapati di Kelantan pun, kluster yang paling banyak ialah
melalui pejabat. Beliau bercakap dalam sidang media sempena Majlis Amanat yang dipertua Maik bersama Imam Seluruh Negeri Kelantan 2021 di Kota Baru. Susulan pembatalan Madinah Ramadan di pekarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, setakat ini Maik masih mengekalkan keputusan membenarkan pelaksanaan solat tarawih di masjid dan surau berikutan pematuhan SOP adalah memuaskan. Namun ia tertakluk kepada pengumuman baharu dan jumlah kes jangkitan COVID-19 di negeri itu. Umat Islam di Tegah melakukan pembaziran makanan terutamanya ketika Ramadan. Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad menasihati umat Islam agar tidak berlebihan menyediakan juadah berbuka puasa yang boleh mendorong kepada pembaziran. Jadi ini tentulah satu perbuatan yang tidak baik dan malahan ditegah oleh agama kita sehingga pernah disebutkan kalau dalam bulan puasa betul lebihan makanan yang terbuang bertan-tan beratnya melebihi daripada waktu-waktu biasa. Jadi sepatutnya perkara ini tidak lagi kita teruskan. Jadi kita berbukalah dengan ala kadarnya dan bukan dilarang untuk kita membeli, tetapi membelilah dalam keadaan yang mampu kita makan. Dalam pada itu, beliau menegaskan umat Islam juga diwajibkan untuk mencari makanan yang halal dan tidak boleh memandang enteng kepada perkara tersebut. Datuk Muhammad Yusof ditemui pada Majlis Pelancaran Izans Bakery di Seremban 2. Sepanjang Ramadan ini juga, SW Corp akan menggiatkan usaha memberi kesedaran kepada orang ramai melalui kempen Hargai Makanan, Elakkan Pembaziran. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan untuk membawa bekas makanan sendiri ketika berbelanja di Bazar Ramadan. Langkah itu juga secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan jumlah penggunaan dan pembuangan plastik. Dan juga kita menggalakkan single use plastik. Jadi kalau boleh kita juga galakkan sewaktu pengunjung Bazar Ramadan ini membeli belah, bawa bekas masing-masing. Kalau boleh bawa tapuai, belilah tapuai RM2 ke di kedai RM2 ke apa ke, kan? Dan beli makanan masuk dalam tapuai, ya, supaya mengurangkan penggunaan plastik beg. Terdahulu, Dr. Daroyah melancarkan program Mendaya Komuniti di Peringgit Melaka. Selepas Selangor, destinasi berikutnya Seri Jelajah Ramadan RTM tiba di Kelantan. Kali ini giliran petugas Barisan Hadapan iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan disantuni warga kerja RTM Kelantan. Laporan lanjut bersama wartawan Fikri Zaib di Tok Bali, Pasir Putih. Silakan. Baik, terima kasih rakan Sukazi Angkasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ketika ini berada di perairan Laut Cina Selatan, terletak pada kedudukan kira-kira 10 batu nautika daripada pesisir pantai Tok Bali, Pasir Putih. Dan pastinya Siri Jelajah Ramadan kali ini agak istimewa kerana jika sebelumnya atau program terdahulu kita banyak mendekati golongan kurang bernasib baik, namun kali ini kita berpeluang sebenarnya untuk menyantuni golongan frontliners. Dan untuk mendapatkan maklumat mengenai penganjuran program jelajah kali ini, khususnya di Kelantan, kita bersama dengan Pengarah Penyiaran Negeri Wan Azhan Wan Hamad. Jadi Cik Azhan, jadi secara ringkasnya mengenai program jelajah Ramadan di Kelantan ini. Selepas Selangor, Kelantan menjadi destinasi kedua yang mengadakan seri jelajah Ramadan. Dan pada kali ini kita menyantuni pasukan APMM kerana kita melihat sumbangan dan peranan mereka dalam menjaga perairan, keselamatan perairan negara memang kita tidak dapat dinafikan. Namun mungkin ada di kalangan kita mungkin belum begitu mengenali fungsi APMM itu sendiri. Jadi di kesempatan ini sebagai tanda penghormatan kita kepada kesiapsiagaan pasukan APMM, kita turun dalam sesi jelajah Ramadan yang dianjurkan oleh Kelantan FM. Jadi pastinya pengorbanan mereka ini juga harus kita hargai. Jadi dari segi program ini kita menyantuni bagaimana kita menyantuni mungkin program yang telah diatur bersama APMM sendiri. Pertamanya kita
ingin mengetahui apakah yang mereka laksanakan sewaktu kita sedang bersukaria, sewaktu kita menikmati kehidupan normal kita, sedangkan mereka berada di perairan, jauh dari keluarga, dan mereka ini banyak berkorban untuk kita sebenarnya. Dan di kesempatan ini kita juga mengadakan program khas sempena Hari Raya Aidilfitri dengan beberapa siri rakaman untuk siaran Kelantan FM nanti. Okey, terima kasih Cik Azan. Saya fikir itu saja lintas langsung bersama saya dari perairan Laut Cina Selatan ini. Kembali kepada penyampai di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Fikri. Kementerian Pengajian Tinggi bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Belia dan Sukan menjalankan program Sukarelawan Malaysia Volunteer Vaccine Mobilisation MyVac. Inisiatif berkenaan bertujuan membantu petugas barisan hadapan dalam penyampaian vaksin kepada penerima berdaftar. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata berdasarkan data terdapat 4,501 sukarelawan bukan kesihatan mendaftar dengan MyVac. Mereka terdiri daripada alumni pelajar dari institusi pengajian tinggi awam dan swasta, kolej komuniti serta yayasan sukarelawan siswa. Sukarelawan MyVac ditugaskan di pusat pemberian vaksin di seluruh negara, manakala sesi latihan secara maya akan diberikan kepada mereka mengikut kriteria. Bila berkata demikian, sempena Malaysia prihatin Majlis Penutupan Kejohanan e-Sports terbuka IPT Johor. Pejabat Parlimen Bera akan memohon peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM350 juta bagi menaik taraf jalan dari Bera ke sempadan Negeri Sembilan. Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, laluan tersebut merupakan laluan alternatif untuk ke Negeri Sembilan, Melaka dan Johor tanpa melalui Kuala Lumpur. Jalan alternatif sepanjang 23 km itu bukan sahaja memendekkan masa perjalanan, malah dapat mengelakkan kesesakan. Jalan di laluan 10 iaitu jalan besar antara Temeloh ke Triang ini yang kita nak minta sambung ke sempadan Negeri Sembilan ini merupakan jalan laluan yang sibuk sekarang ni kerana untuk ke selatan nak pergi ke Seremban atau Melaka ini boleh menjadi jalan alternatif. Kalau tidak mereka terpaksa ke Kuala Lumpur dulu dan patah balik pergi ke Seremban ataupun pergi ke Melaka dan seterusnya lah. Tapi melalui Bera ni kita terus keluar ke Jempol. Katanya jalan tersebut merupakan sambungan laluan Temeloh Bera yang telah siap dibina. Bila berkata demikian selepas majlis penyerahan projek menaik taraf jalan dari Kampung Cuat ke Kampung Bukit Imam Sulong di Bera. Mengulas mengenai jalan Kampung Cuat ke Kampung Bukit Imam Sulong, beliau berkata projek pembinaan jalan perkampungan orang asli itu yang bermula sejak Ogos 2014 siap sepenuhnya Disember tahun lalu. Jalan sepanjang 4.1 km tersebut yang menelan belanja lebih RM3 juta memudahkan pergerakan keluar masuk 1,500 penduduk sekitar. Dua lagi jalan ke perkampungan orang asli melibatkan Kampung Serting Hilir telah siap dibina, manakala Kampung Bongkok masih dalam pembinaan dengan masing-masing melibatkan kos RM5 juta. Projek pembangunan Bandar Belia Commonwealth di Tanjung Malim akan disambung semula. Jelas Menteri Besar Perak Datuk Sarani Mohamad, projek berkenaan sebelum ini tergendala selepas tampuk pemerintahan kerajaan negeri beralih pada tahun 2018. Usaha pembangunan projek tersebut akan mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dan Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER. Bila saya datang balik kemari, secara kebetulan dahulu NCER dengan NCIA ini dia hanya memberi perhatian kepada northern part of Perak. Dia tak bagi keseluruhan. But now dia dah bersetuju NCR dengan NCIA, the whole state Perak ni akan menjadi juga di bawah naungan NCR dan NCIA. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Dewan Belia Negeri Perak tahun 2021-2022 di Ipoh. Sebelum ini Tanjung Malim dirancang untuk dibangunkan sebagai bandar belia Commonwealth pertama di dunia.
Sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa bersama Nur Farha Abdul Halim di Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum, selamat petang dan salam hormat kepada semua penonton. Masih lagi bersama Met Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini pula. Kita terus perhatikan kepada paparan imej satelit semasa, iaitu pada ketika ini letupan awan aktif yang dicerap lebih tertumpu di sekitar Sabah dan juga di sekitar bahagian perairan Reef South ini, dan dijangkakan kelembapan yang tinggi ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian utara Semenanjung Malaysia yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Ini jelas diperhatikan melalui paparan imej gema radar semasa. Melalui tinjauan terkini dapat dilihat hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Kedah dan juga negeri Perak serta di bahagian negeri Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, serta di pedalaman negeri Pahang, negeri Kelantan dan juga pedalaman negeri Terengganu. Dijangkakan keadaan hujan dan ribut peti di 1-2 tempat ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, kelembapan yang tinggi lebih tertumpu di hampir keseluruhan tempat di negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan yang dicerap setakat ini. Hujan dan juga ribut peti yang sedang berlaku di negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat, pantai barat pedalaman dan juga Sandakan, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan juga gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Met Malaysia. Sekian dari saya. Kita ikuti ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum. KPKT akan pinda undang-undang perumahan bagi melindungi pembeli ditipu pemaju serta suntikan dos kedua vaksin di Bintulu berjalan lancar. Itu antara perkembangan berita dari Sarawak. Untuk laporannya langsung dari ATM Kuching bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Shah. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan akan meminda undang-undang perumahan bagi melindungi pembeli yang tertipu oleh pemaju. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, ini kerana akta yang ada pada masa ini belum dapat melindungi pembeli sepenuhnya. Kita punya law, undang-undang kita masih lagi agak longgar. Tidak berapa ketat untuk judge kita senarai hitam saja, dan kita tak dapat ambil tindakan pada mereka dan mereka jadi bankrupt dan kita susah nak buat tindakan. Jadi kita merancangkan kemungkinan kita akan mengunjukkan satu tabung. Dengan itu, Akta Pemajuan Perumahan Kurungan Kawalan dan Perlesenan 1966 akan dibentang di Parlimen untuk pindaan kelak. Datuk Zuraida ditemui media selepas merasmikan Pejabat Cawangan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB di Petrajaya, Kuching. Beliau diminta mengulas mengenai projek terbengkalai milik swasta di Kuching sehingga menyebabkan sejumlah pembeli mengalami kerugian. Dalam pada itu, Datuk Zuraida memberitahu setakat April tahun ini tidak ada projek di bawah SPNB terbengkalai di Sarawak. Tambahnya, pihak kementerian sedang merangka pelan perniagaan yang mantap bagi membolehkan SPNB meneroka struktur binaan rumah yang lebih komersil.
Dalam pada itu, Datuk Zuraida memaklumkan kementeriannya akan memperuntukkan RM3 juta kepada Majlis Daerah Bau untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan dan naik taraf di kawasan pentadbiran Majlis Daerah berkenaan. Ini termasuklah projek perparitan selain naik taraf kawasan Medan Selera dan tempat-tempat pelancongan di kawasan berkenaan. Pada prinsipnya saya luluskan 3 juta dahulu untuk awal, termasuk kerja-kerja untuk pelancongan, kerja-kerja untuk ada repair longkang dan sebagainya. Jadi kemudian itu akan disusul oleh WUN bersama dengan Puan Anlilia untuk turun padang, tengok lagi mana tempat lagi yang boleh kita bantu untuk kasih tingkatkan ekonomi Kaunsil Bau ni. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Pekan Bau. Pengerusi Majlis Daerah Bau, Enilia Siam dan pegawai Haske PKT di Sarawak, Vun Syakni juga diminta turun padang bagi mengenal pasti kawasan-kawasan lain yang boleh dibangun atau dinaik taraf dalam usaha membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Bersempena lawatannya ke Bau, Datuk Zuraida turut menyerahkan cek replika berjumlah RM15,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bau untuk pembelian kanopi. Ekoran kes COVID-19 yang melibatkan sebuah rumah panjang di Limbang, masyarakat diminta supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, SOP tersebut perlu dipatuhi bagi mengelakkan wabak COVID-19 dari terus tersebar luas. Datuk Dr. Abdul Rahman bagaimanapun yakin penduduk Limbang dapat mengikut serta mengamalkan segala arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Alhamdulillah setakat ni nampaknya keadaan agak terkawal, tapi kita tidak boleh leka. Kita teruslah mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan, termasuk pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga menjaga kebersihan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program seminar kepimpinan komuniti di Dewan Bunga Raya Limbang. Dr. Abdul Rahman turut menyokong keputusan Majlis Daerah Limbang untuk membatalkan pembukaan Bazar Ramadan, anjuran agensi dan kampung. Individu yang telah melengkapkan dos suntikan kedua vaksin COVID-19 masih mempunyai risiko dijangkiti virus tersebut. Menurut Pegawai Kesihatan Keluarga, Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Nurul Mufidah Muhammad Nasir, ini ekoran negara belum mencapai tahap imunisasi kelompok yang membolehkan rantaian COVID-19 diputuskan sepenuhnya. Jelasnya, vaksin COVID-19 berperanan membina imunisasi badan untuk melawan jangkitan virus COVID-19. Pada masa ini masih ada kemungkinan sebab kita belum mendapatkan imuniti kelompok. Tapi yang kita harapkan adalah kalau kita mendapat jangkitan COVID-19, badan kita dah bersedia dengan sistem imun untuk melawan jangkitan penyakit. Dr. Nurul ditemui pemberita di Pusat Pemberian Vaksin COVID-19 di Dewan Seri Kenalang, Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu. Jelasnya, selagi proses pemberian vaksin belum mencapai fasa kedua dan ketiga, masyarakat masih perlu mengamalkan norma baharu dalam kehidupan sebagai langkah memutuskan rantaian COVID-19. Sementara itu, seramai 489 petugas Barisan Hadapan Bukan Kaki Tangan Kementerian Kesihatan KKM di Bintulu menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 bagi pusingan kelima fasa 1 semalam. Setakat ini, seramai 1,770 petugas Barisan Hadapan Bukan Kaki Tangan KKM di Bintulu sudah menerima dos kedua vaksin berkenaan. Menurut Dr. Nurul Mufidah, masih terdapat petugas Barisan Hadapan di Bintulu akan menerima suntikan pada hujung minggu hadapan, iaitu sebelum fasa kedua bermula. Fasa 2 kita sudah akan bagi kepada golongan masyarakat umum, tapi dia masih ada kriteria pentinglah, sebagai contoh untuk golongan yang lebih berisiko, warga emas yang berpenyakit, yang ada komorbid macam darah tinggi, kencing manis, golongan ni yang akan diutamakan dulu.
Sementara itu, petugas barisan hadapan yang ditemui melahirkan rasa syukur dapat melengkapkan dos kedua suntikan vaksin COVID-19. Kita selaku petugas barisan hadapan memang diberi peluang untuk mendapat kedua-dua vaksin lah. Mungkin ini untuk menjaga kita punya keselamatan sebagai petugas barisan hadapan lah. Proses pemberian vaksin suntikan dos kedua di Bintulu akan berlangsung sehingga Rabu depan. Petani yang berdepan masalah memasarkan hasil tani mereka boleh berhubung dengan cawangan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) terdekat untuk mendapatkan bantuan. Penolong Pengarah FAMA Sarawak Louis Ugah menjelaskan, FAMA mempunyai banyak program dan saluran untuk membantu petani memasarkan produk mereka, antaranya program My Rakyat atau Bazar Rakyat dan Pasar Tani. Jelasnya, FAMA juga sedia untuk datang sendiri ke ladang dan kebun dalam memudahkan urusan pemasaran petani. Daripada yang kita lihat semasa tempoh COVID-19 ni, kita nampak ada peningkatan lah daripada para petani yang menjual hasil-hasil pertanian mereka orang. Sebenarnya tiada masalah lah, tiada lambakan, tiada lebihan pun untuk produk hasil mereka orang kerana FAMA sentiasa membantu. Louis berkata demikian kepada pemberita pada program My Rakyat di Debak yang dilancarkan Adun Saribas, Raziz Hitam. Program My Rakyat yang disertai kira-kira 30 usahawan tempatan menyediakan jualan harga berpatutan untuk barangan segar dan runcit dengan potongan harga sehingga 20% bagi produk segar seperti sayuran, buah-buahan dan ikan. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah Musa di Angkasa Putih. Silakan, Shah. Terima kasih, Azizi. Seterusnya, operasi bersepadu berjaya menahan 117 pendatang tanpa izin. Itu antara perkongsian berita dari RTM Sabah langsung dari Kota Kinabalu bersama Nur Hazimah Radik. Silakan. Terima kasih Muhammad Shah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerima 7,354 borang keahlian baharu bagi menyertai parti itu dalam Majlis Ulang Tahun Bersatu Negeri Sabah bahagian Kota Belud di Kampung Jawi-Jawi, Kota Belud semalam. Borang keahlian diserahkan Ketua Bahagian Bersatu Kota Belud, Datuk Japlin Hakim. Dan menyertai parti kita. Sebab ternyata bahawa di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin di peringkat pusat, kepimpinan Datuk Haji di peringkat negeri, mereka yakin bahawa kedua tokoh ini mampu membawa pembangunan kepada negeri Sabah. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji mengalu-alukan penyertaan ahli baharu dari 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN iaitu DUN Usukan, Tempasuk, Kadamaian dan DUN Pintasan dalam Parlimen Kota Belud. Katanya penyertaan itu merupakan penerimaan positif rakyat terhadap Bersatu dalam memastikan kebajikan rakyat terbela di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS. Keahlian Bersatu bahagian Kota Belud kini mencecah 11,269 ahli dengan 107 cawangan. Seramai 117 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Daerah Sandakan di setinggan Mangkalinau Batu Tiga, Sandakan awal pagi tadi. Daripada jumlah itu, 115 warga Filipina manakala 2 warga Indonesia. Menurut kenyataan Pengarah Imigresen Datuk Dr. Muhammad Sadim Muhammad Amin, mereka ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 pindaan 2002. Semua parti berkenaan kini ditempatkan di Depot Imigresen Sandakan untuk siasatan lanjut. Operasi yang bermula kira-kira 1 pagi itu disertai seramai 213 anggota penguatkuasa daripada 14 agensi seperti PDRM, MKN, APMM, Jabatan Pendaftaran Negara, AADK, RELA, APM, Kementerian Kesihatan, Majlis Perbandaran Sandakan, Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, SESB dan Jabatan Air. Ia dilaksana sebagai langkah penguatkuasaan undang-undang terhadap penempatan haram parti selain tindakan undang-undang terhadap individu yang didapati menjadi dalang di sebalik kehadiran dan penempatan parti. Seramai 680 individu diperiksa sepanjang operasi dilaksanakan.
Di sebalik tugas menjaga kedaulatan negara, Eastern Sabah Security Command ESCOM tidak melupakan tanggungjawab untuk menabur bakti kepada komuniti setempat. Sempena ulang tahun ke-8 ESCOM, tanggungjawab berkenaan dilaksana menerusi program Jiwa Murni dengan membaik pulih prasarana dan rumah daif veteran ATM Said Malandi 70 tahun di Tanjung Labian Tunku Ladatu. Program berlangsung 2 hari yang berakhir semalam turut dijayakan Markas 13 Brigade Infantry Malaysia, Batalion ke-3 Regimen Askar Melayu Diraja, Batalion 17 Pasukan Gerakan Am Lahadatu dan rela serta penduduk setempat. Berterima kasih kepada semua yang telah mengambil kerja-kerja pembersihan di kawasan bahagian rumah saya ini, yang mana semua unit-unit yang terlibat lah, baik ESCOM ataupun PDA apakah semualah, orang awam pun begitu. Ketika ditemui media, Ketua Staf Pusat Operasi ESCOM, Brigadier Jeneral Hamzah Ali berkata, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilaksana ESCOM sebagai usaha membina hubungan baik antara pasukan keselamatan dan komuniti setempat. Kita juga merancang beberapa aktiviti lain, iaitu bengkel keselamatan yang akan diadakan di ESCOM bersama dengan agensi-agensi keselamatan yang lain lah. Dan juga kita merancang untuk menyantuni balu-balu pejuang-pejuang kita yang gugur semasa tragedi pada tahun 2013. Sementara itu, Panglima Markas 13 Brigade Infantry, Brigadier Jeneral Suhaimi Syamsuddin kata, menerusi program Jiwa Murni itu mampu memperkukuh kerjasama antara pasukan keselamatan dan penduduk setempat. Inilah sebahagian daripada projek Jiwa Murni kita, di mana selain daripada kita membantu penduduk kampung, kita juga memberi bantuan kepada bekas-bekas veteran kita di kawasan sini. Seramai 152 asnaf daerah Sipitang menerima bantuan makanan daripada Agensi Agama Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan 14 agensi agama lain melalui tabung musaadah sempena program ceramah Perdana Ihyah Ramadan dan sumbangan food bank kepada asnaf daerah Sipitang semalam. Gembira, babu dapat raja, jadi mendapatkan ada bantuan tetap meringankan beban babu. Alhamdulillah dapat juga meringankan beban orang tua lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada yang memberi bantuannya, terutamanya kerjaan negeri ataupun kerjaan pusat yang prihatin kepada rakyat di daerah Sipitang. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata, inisiatif tabung musaadah adalah kerjasama antara JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia bagi membantu masyarakat yang terjejas akibat musibah COVID-19, kebakaran dan banjir. Ini adalah merupakan komitmen kerajaan persekutuan untuk menzahirkan kebersamaan bersama dengan masyarakat, dan bantuan yang kita sampaikan pada kali ini seperti mana biasa sebagai pelengkap kepada apa sahaja yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan penyerahan bantuan kepada 152 asnaf di Masjid Jamek Pekan Mesapol, Sipitang. Dalam pada itu, Ketua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usiah Bahagian Sipitang, Datuk Sapawi Ahmad berkata, dengan bantuan tersebut dapat membantu masyarakat asnaf membuat persediaan sambutan bulan Ramadan. Ini sebagai satu sambutan Ihyah Ramadan, iaitu di ambang Ramadan. Untuk memberi peringatan kepada umat Islam supaya tanggungjawab mereka dari aspek Ramadan itu dapat disempurnakan dengan lebih baik. Dalam majlis ini, Datuk Ahmad Marzuk turut memberi ceramah Perdana Ihyah Ramadan, anjuran usia bahagian Sipitang dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P178 Sipitang. Ekosistem pendidikan lengkap di 342 institusi pendidikan MARA yang menawarkan pengajian daripada sijil hingga doktor falsafah serta bidang profesional mampu meningkatkan kemahiran pendidikan dan teknologi pelajar Bumiputera. Pengerusi MARA yang juga ahli Parlimen Beaufort, Datuk Aziza Muhammad Dun berkata, pembangunan sektor pendidikan MARA merupakan usaha berterusan berteraskan ilmu, teknologi dan nilai keusahawanan untuk membangunkan insan holistik dan seimbang.
adalah bidang-bidang yang kita rasakan adalah dipikirkan sesuai untuk dapat mengisi keperluan tenaga kerja dalam negara kita, khususnya dalam zaman sekarang ini. Dalam Industrial Revolution 4.0 ini memerlukan elektronik, electrical. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan program Cakna IPMA, Wadah Pendidikan dan Kerjaya Daerah Beaufort. Menurutnya, bidang-bidang yang disediakan di bawah IPMA sesuai mengisi keperluan tenaga kerja dalam negara, khususnya dalam revolusi industri 4.0 yang memerlukan kepakaran teknologi. Sehubungan itu, golongan Bumi Putra terutama ibu bapa tidak perlu berasa bimbang untuk menghantar anak mereka ke institusi itu kerana MARA bukan sahaja menumpukan pemberian bantuan pendidikan kepada golongan B40 dan M40 luar bandar, tetapi juga kepada golongan miskin bandar yang berdepan cabaran ekonomi semasa. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Muhammad Shah. Silakan. Terima kasih Nur Hazimah. Tumpuan berita dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan pula, jumlah pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua hanya capai 50% daripada sasaran. Kita bersama-sama Muhammad Randy Riki di Labuan. Silakan. Terima kasih. Beberapa projek melibatkan peruntukan lebih RM200 juta bagi kerja-kerja penaiktarafan sistem agihan dan saliran di Labuan sedang berjalan dengan lancar. Perkara itu dinyatakan Menteri Alam Sekitar dan Air KASA Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam lawatan kerja 2 hari ke Labuan bagi membincangkan penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang terhadap 3 isu utama membabitkan kementeriannya di Pulau Bebas Cukai ini. Ada beberapa isu yang berlaku di sini yang saya suruh turun, contohnya sistem pembentungan, dan semalam kita pun dalam perancangan di peringkat kementerian untuk naik taraf dan wujudkan sistem pembentungan berpusat. Yang keduanya isu bekalan air, kita teknologi baru yang sedalam pembinaan dan kita jangka semua itu akan boleh membantu masalah bekalan air di Labuan. Dan isu yang ketiga akan banjir dan kita ada perancangan di peringkat Jabatan Pengairan Saliran Labuan untuk kita atasi perkara tersebut. Pihak kementerian juga akan membina denai bertujuan memelihara keindahan seterusnya menjadi pemangkin kepada pelancong untuk datang berkunjung. Sejumlah 14,000 individu telah berdaftar untuk penerimaan dos vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi fasa kedua bermula 19 April ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata jumlah yang disasarkan untuk fasa kedua adalah 27,000 orang. Namun sehingga semalam jumlah yang telah mendaftar hanya mencapai 50% daripada sasaran yang ditetapkan. Masih lagi ada segelintir ataupun penduduk yang masih lagi merasakan was-was ataupun sangsi untuk mendaftar dan juga mereka ini lebih gemar untuk tunggu dan lihat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kampung Pohon Batu, Labuan. Bagi mencapai sasaran, langkah yang diambil oleh pihaknya adalah menyarankan kaki tangan awam di pulau ini untuk mendaftar segera seterusnya menerima dos vaksin tersebut. Pelaksanaan demikian akan memberi keyakinan dan menggalakkan penduduk setempat untuk daftar terima vaksin berkenaan. Semalam, Labuan mencatat 2 kes baharu positif COVID-19 dengan jumlah kumulatif keseluruhan sebanyak 2,407 kes. Dalam perkembangan lain, 3 pusat pemberian vaksin PPV telah dikenal pasti bagi pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 bagi fasa kedua. Ia melibatkan Klinik Kesihatan Membidai, Rumah Sakit Angkatan Tentera dan juga Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata jumlah pusat itu memadai untuk menampung jumlah penerima vaksin berdasarkan penelitian dan perancangan di bawah pasukan projek pengurusan yang diketuai oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan. Sebenarnya untuk ketiga-tiga pusat ni, yang pusat yang paling besar nanti adalah di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan, yang mana kita menyediakan lebih kurang 10 saluran. Jadi kita mengatakan dalam 900 lah untuk kita sehari yang kita boleh laksanakan insya-Allah.
Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri juga telah menyediakan pusat khas iaitu Hospital Labuan untuk pemvaksinan kepada pesakit-pesakit yang berada di hospital berkenaan. Perancangan 3 pasukan bergerak untuk pemvaksinan turut akan dilaksana membabitkan Jabatan Kesihatan dengan berkolaborasi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Pasukan tersebut memfokuskan kepada golongan istimewa dan juga warga emas yang mempunyai kekangan untuk ke pusat yang telah ditetapkan. Analisis ekonomi tempatan menunjukkan pelaksanaan pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan mampu merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini. Pengasas firma akauntan kumpulan Cheng & Co, Datuk Dr. Chua Hock Hu berkata, pemberian vaksin di seluruh negara bakal membawa pemulihan serta meningkatkan aktiviti perdagangan dan kemasukan pelaburan ke negara ini. COVID-19 dari 18 hari bulan Mac 2022 sampai sekarang, sekurang-kurangnya dia estimate sudah affected itu bisa 300 billion in total, average satu hari 2.4 billion a day. So it's a very serious on the COVID. That's why we see government try to do their best. Now it's a life and livelihood. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan seminar strategi pertumbuhan ekonomi dalam situasi COVID-19 di Labuan. Hampir 50 peserta terdiri daripada pemain industri perniagaan menyertai seminar ini. Dalam seminar ini, beliau berkongsi 5 strategi perniagaan kepada pemain industri pelbagai sektor ekonomi ketika negara masih berhadapan dengan pandemik itu. Antaranya unjuran akaun tunai dalam operasi perniagaan terutama membabitkan perusahaan kecil dan sederhana PKS, insentif digitalisasi dalam pemasaran, pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengawal pandemik COVID-19 serta mempersiapkan tahap pemikiran para peniaga. Ini kerana banyak syarikat berhadapan risiko dengan mengecilkan saiz perniagaan sehingga ada yang terpaksa menghentikan operasinya yang mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP PKPP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Randy. Baik, saudara, berita wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami. Sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Bertemu kembali. Hanya kerana rasuah RM300 kepada pembantu penguatkuasa Majlis Perbandaran Keluang Oktober tahun lalu, seorang lelaki didenda RM10,000 dan 1 hari penjara selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh Lee Chi Heng, 43 tahun, membuat pengakuan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memberi suapan RM300 kepada pembantu penguatkuasa tersebut sebagai dorongan tidak mengambil tindakan ke atasnya yang menjalankan kerja tanah sehingga menyebabkan kekotoran. Perbuatan tersebut dilakukan di Kampung Paya Dalam, Palembang, Keluang. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 17(B Akta SPRM 2009. Dalam prosedur sama, seorang lelaki mengaku tidak bersalah merasuah RM3,000 kepada penguatkuasa Majlis Perbandaran Keluang pada Julai tahun lalu sebagai dorongan membatalkan 2 kompaun ke atasnya. Hakim menetapkan jaminan RM8,000 selain pasport diserahkan kepada mahkamah. Mayat lelaki ditemukan dengan kesan terbakar dalam ladang kelapa sawit di Jalan Bukit Pancor di Debung Tebal malam tadi. Mayat S. Shashi Kumar, 29 tahun, ditemukan dalam keadaan terlentang dan masih berkasut oleh orang awam kira-kira pukul 8.30 malam sebelum melaporkannya kepada polis. Ketua Polis Daerah Sebang Perai Selatan, Superintendent Lee Chong Chen berkata hasil pemeriksaan terdapat kesan bakar di pangkal pokok kelapa sawit pada jarak 2 meter dari tempat mayat ditemukan.
Selain kereta, polis turut menemukan pemetik api dan botol mineral yang dipercayai diisi dengan minyak petrol. Berdasarkan siasatan awal, lelaki itu dipercayai cuba membunuh diri. Tiada unsur jenayah dikesan. Mayat dibawa ke Hospital Seberang Jaya bagi tujuan bedah siasat. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. RM400,000 diperuntukkan oleh Yayasan Salih Saidin bagi program Ihya Ramadan 1442 Hijriah. Menerusi program itu, 50 masjid dalam kawasan Parlimen Kuala Kedah menerima sumbangan yayasan tersebut. Pengerusinya Datuk Muhammad Salih Saidin berkata penganjuran program bertujuan berkongsi rezeki dan meraihkan ketibaan bulan Ramadan bersama masjid dalam kawasan Parlimen Kuala Kedah. 7,500 naskah Al-Quran, 7,500 kotak kurma dan wang tunai RM25,000 serta beberapa barangan lain disumbang kepada kesemua masjid terlibat. Kami sediakan wang tunai sebanyak RM500 bagi menampung segala perbelanjaan aktiviti yang bakal dijalankan oleh pihak masjid sepanjang pada bulan Ramadan ni lah. Ini semua adalah satu usaha daripada pihak kami Yayasan Salih Saidin untuk menyambut ketibaan penghulu segala bulan bersama-sama dengan warga Kuala Kedah dan menjadikan Ramadan kali ini penuh bermakna lah buat kita semua lah, insya-Allah. Bila bercakap kepada pemberita selepas majlis pelancaran program berkenaan bersama Masjid Seluruh Parlimen Kuala Kedah di Masjid Tunku Intan Safinas, Anak Bukit Alustar, program dirasmikan Exco Kerajaan Negeri Halimatun Saadiah Saad. Perkembangan sukan. Kejohanan olahraga GP Malaysia menutup tirainya hari ini. Apa yang menarik, satu lagi rekod kebangsaan di lakar atlet negara. Jika semalam Grace Wong Ziu Mei memecahkan rekod kebangsaan dalam acara baling tukul besi wanita, hari ini giliran atlet lempar cakra Queenie Ting Kung Ni memperbaharui rekod acara tersebut di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Pemain kelahiran Sarike Sarawak yang juga pemenang pingat gangsa Sukan SEA 2019 itu melakukan catatan 48.56 meter memperbarui rekod milik Connie Chu Kang Ni iaitu 47.91 meter yang dilakukan pada Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Connie menduduki tempat kedua pada GP Malaysia selepas melakukan lemparan sejauh 45.53 meter. Hari ini macam roller coaster sebab result tu macam mana? Yang masa tunggu result tu official result is nervous. I'm so happy and finally I did it, the national record, and I break it. The result is very important for me and my coach. Sementara itu, atlet 110 meter lari berpagar kebangsaan Rezam Shah Wan Sofian yang memenangi pingat emas dalam kejohanan pagi tadi mengakui saingannya agak sengit dan atlet muda semakin menyelah. Larian masa warm up so far okey. Training pun okey, tidak masalah. Cuma sekarang ni saya cuma perlu more competition untuk cari level competition, level confident in competition. So far okey, tapi kalau boleh before SEA Games saya kena lari 7 atau 8 competition lah. Harap-harap itu akan berlaku lah. Walaupun catatan masa yang dicatatkan hari ini 14.56 saat banyak berbeza berbanding rekod peribadinya 13.67 saat, pemain kelahiran Sabah itu agak berpuas hati dengannya dan melihat kejohanan ini sebagai pemanas badan. Reza menewaskan Benedict Ian Gawok dari Sabah dengan perbezaan masa 0.28 saat di tempat kedua, manakala Muhammad Rizwa Haizat di tempat ketiga. Acara 110 meter lari berpagar wanita pula menyaksikan Noliana Kamarudin dari Negeri Sembilan merangkul pingat emas dengan catatan 15.49 saat meninggalkan Juriani Mak Rozi di tempat kedua dan Nur Syakirah Cik Mak Kilau ketiga. Bagi acara lompat jauh wanita pula, pingat emas menjadi milik R. Kirtana yang melakar catatan 6 meter.
Tempat kedua menjadi milik Siti Zubaidah Abadi manakala Nurul Ashikin Abbas di tempat ketiga. Dalam pada itu, jaguh pecut negara Khairul Hafiz Jantan yang menyertai acara 400 meter berakhir dengan kekecewaan selepas menamatkan saingan di tempat ke-8. Acara 400 meter lelaki dimenangi Muhammad Ilham Suhaimi dari Selangor dengan menewaskan wakil Pahang Luqmanul Hakim di tempat kedua dan Roslim Zikri Putra di tempat ketiga. Dalam aksi lontar peluru, pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Rio Muhammad Ziad Zulkifli mendapati ramalan apabila merangkul pingat emas dengan melakukan catatan 16.47 meter. Ziad menyifatkan kejohanan ini sebagai persediaan untuk mendapatkan rentak menuju ke Sukan Paralimpik Tokyo. Alhamdulillah, sebab ini game pertama saya untuk Grand Prix Malaysia Open. So memberangsangkanlah saya sebelum ni training selama 2 bulan. Saya rasa macam training saya pun baru buat teknik balik. Baru buat teknik, kita betulkan teknik. Bila dapat jarak 16.47 tu, saya rasa dalam 2 bulan tu alhamdulillah benda yang improve. Mungkin next game saya boleh buat 17 balik dan saya boleh buat catatan rekod peribadi saya sendiri. Sementara pingat perak menjadi milik atlet kelahiran Sarawak dengan perbezaan hanya 0.02 meter berbanding catatan Ziad, manakala Kong Chin Poh memenangi tempat ketiga apabila melakukan lontaran 15.61 meter. Liga Super Bola Jaring NSL 2021, KL Wildcats menempah tempat ke final selepas mencatat kemenangan bergaya ke atas Selangor Angels dengan keputusan 65-33 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Meskipun menurunkan penjaring gol kedua terbanyak Liga, Nur Amirah Dayana Nur Azhar di saat-saat akhir perlawanan, KL Wildcats tetap berjaya mendominasi hampir keseluruhan perlawanan. Kuala Lumpur bermula dengan baik pada asis paruh akhir itu dengan melancarkan serangan demi serangan melalui sentuhan puteri Intan Balkis Muhammad Zulkifli untuk mendahului 16-10 pada suku masa pertama. Bersambung pada suku kedua perlawanan, Selangor dilihat cuba memberi saingan namun hanya mampu menambah 9 mata, membolehkan KL Wildcats mendahului 30 mata. Suku ketiga menyaksikan Selangor Angels cuba bangkit namun boleh cukup untuk menyekat dominasi Kuala Lumpur untuk mendahului 46-27. Meneruskan perlawanan ke suku keempat, KL Wildcats akhirnya menurunkan pemain tinggi lampainya Nur Amirah Dayana Nur Azhar sekaligus memberi lebih tekanan kepada Selangor dengan kemenangan selesa 65-33 untuk bertemu Johor Jewels pada perlawanan akhir malam ini. Sementara itu, pengendali KL Wildcats Norizan Rajab meluahkan keterujaan dengan pencapaian anak buahnya. Menurutnya, kemenangan besar itu akan menjadi pembakar semangat dalam usaha mereka bergelar juara sulung Liga Super Bola Jaring NSL 2021. Ternyata percaturan menyimpan Nur Amirah Dayana Nur Azhar sehingga suku keempat perlawanan sedikit sebanyak berjaya memberi peluang buat pemain lain menonjolkan kebolehan. Dalam pasukan kami mempunyai pelbagai pemain yang perlu ditampilkan dan kami akan mengikut barisan pemain yang kami turunkan berdasarkan pada kemampuan pasukan yang akan kami hadapi. Dan saya rasa Amira ada seorang pemain yang memang bagus dan kami rasa kami perlu menyimpan dia untuk perlawanan akhir. Dan saya rasa memang percaturan kami agak baik dan saya rasa barisan pemain yang menggantikan tempat dia pun agak baik. Dan ini akan menyukarkan bagi saya untuk menentukan siapa barisan yang akan saya turunkan dalam perlawanan akhir nanti. Bagi memperkenal masakan tradisi Negeri Sembilan sempena sambutan Ramadan, Persatuan Hotel-Hotel Malaysia MAH Negeri Sembilan menganjurkan Food Festival 2021 buat kali kedua dalam suasana norma baru selepas tahun berehat akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 20 hotel dan 50 produk pelancongan negeri terlibat dalam MAH Negeri Sembilan Food Festival 2021 yang bermula 13 April ini. Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Ashikin Harun.
Menerusi platform ini, pengusaha hotel yang berdaftar dengan MAH menganjurkan bufet Ramadan selama sebulan dengan memperkenal masakan tradisi Negeri Sembilan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, penganjurannya diharap dapat meningkatkan industri pelancongan negeri dengan mempamer keunikan dalam masakan Nogori. Syukur kita kerana saya lihat pihak-pihak hotel menyambut baik program ini dan kita harap bahawa ini juga dapat menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Negeri Sembilan sempena Ramadan ini, dan kita berharap juga ini akan meningkatkan lagi industri pelancongan di Negeri Sembilan dan negara kita, insya-Allah. Beliau ditemui pada majlis perasmian MAH Negeri Sembilan Food Festival 2021 di Port Dickson. Pihak hotel yang terlibat mengambil peluang ini untuk mempromosi masakan tradisi Negeri Sembilan agar ia terus dikenali, terutama dalam kalangan generasi muda. Sejarah dia selalunya orang Negeri Sembilan ni dia dengan rendang tak boleh dipisahkan, terutama pada ayam kampung dan disertakan dengan pucuk ubi. Dan kita harap dapat mengembalikan kita punya nostalgia masakan Negeri Sembilan. Kali ini dalam Food Festival 2021, kami ada buat 3 menu. Yang first menu urap-urap kacang kalisa, yang menu kedua rendang ayam kampung cili padi, dengan lagi ada satu bubur somsom. So kali ini kita buat macam satu package. Selain dari bento ini, kami pun ada buat minuman air janda pulang. So yang untuk ini boleh beli macam satu set lah. Kelonggaran kepada sektor perhotelan dan pelancongan dalam mendepani pandemik COVID-19 mendorong kepada penganjuran program MAH Negeri Sembilan Food Festival 2021. Usaha MAH dan pihak hotel dalam memperkenal masakan tradisi Negeri Sembilan dalam menu Ramadan diharap dapat menarik pengunjung ke bumi beradat ini. Berbicara mengenai masakan tradisi, masak lemak cili api sangat sinonim dengan masyarakat Negeri Sembilan. Asas kuah yang sama, namun boleh dijamu selera dengan pelbagai jenis judu seperti masak lemak daging, itik, ayam kampung dan jangit. Rasa masak lemak yang bakal mengejutkan deria rasa setiap orang menjadi perkara utama yang dicari, khususnya jika ia merupakan resepi turun-temurun keluarga. Ternyata masak lemak adalah masakan tradisi utama yang menjadi kegemaran ramai. Macam kita mengekalkan masakan tradisi yang diapakan oleh orang-orang tua kita dulu. Kebanyakan gulai-gulai lah yang kita kekalkan di sini. Selain itu banyak menu kita ni sebenarnya banyak bermacam-macam menu. Tapi yang lebih hot yang orang suka datang ni adalah gulai-gulai. Sebab terasa pedas, terasa apa. Saya rasa dia punya rasa tu sangat kuat dan salai dia tu memang different lah, lain daripada yang lain. Saya actually orang Sabah, so belum berapa pandai nak menilai, tapi okey, sedap. Keunikan masakan Negeri Sembilan ni ialah pada santan yang digunakan dengan campuran dia. Contohnya setiap masakan Negeri Sembilan tu dia kena ada macam judu lah. Orang kata orang Negeri Sembilan cakap judu. Macam contohnya kalau masak lemak masak lemak rebung, dia dengan perut. Laporan itu menutup berita wilayah hari ini. Patuhi semua SOP mencegah penularan COVID-19, juga imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Di MySejahtera juga anda kini boleh mendaftar vaksinasi COVID-19 untuk orang tanggungan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.